Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Generasi muda di negeri ini perlu mengetahui betapa pentingnya Perjanjian Malaysia 1963 MA63 seperti yang diperjuangkan oleh pemimpin kerajaan Sarawak dan Sabah ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili berkata, MA63 itu adalah hak rakyat kedua-dua negeri dan telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurutnya, ini kerana MA63 adalah asas kepada penubuhan kepada Malaysia dan adalah menjadi komitmen Kerajaan Sabah dan Sarawak meneruskan rundingan bagi memastikan Kerajaan Persekutuan mengembalikan hak-hak yang termaktub dalam perjanjian tersebut. I think that's a very, very valid point when you're talking about nation building and the role of MA63 untuk menumbuhkan solidarity dan seterusnya. It should be because three party now, Malaya, West Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tapi fokus attention has been Sabah dan Sarawak. I think we need to address that dari pembentukan nationalism bagi kita untuk more program can be done by the department dengan kampus-kampus nanti di Semenanjung untuk memastikan semua benefit from the interaction dari yang kita jalankan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada program kesedaran MA63 bersama pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Dewan Arena Gemilang UNIMAS pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau memberitahu majlis khas mengenai MA63 yang ditubuhkan bukan sahaja berperanan merungkai beberapa isu yang tertangguh berhubung hak serta kedudukan Sabah dan Sarawak, tetapi juga memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk membangun dan memajukan kedua-dua negeri. Justru rakyat tidak seharusnya keliru atau terpedaya dengan dakwah pelbagai pihak kerana tindakan mereka seolah-olah membawa Sabah dan Sarawak ke belakang selepas lebih setengah abad mengecapi kemerdekaan menerusi Malaysia. Laporan seterusnya. Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak di UBS Cawangan Mukah telah menganjurkan sebuah seminar bagi memperkasakan budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat. Program tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah di Dewan Masyarakat Dalat pada Sabtu. Dalam ucapan ringkas, beliau berharap agar para peserta mendapat keyakinan dalam keusahawanan dan mengubah cara pemikiran dalam bidang tersebut. Sementara itu, pertandingan Sarawak Central Zone Petong Open Championship menyaksikan pasukan landas dari Persatuan Sukan Petong Bahagian Kuching PSP BK merangkul gelaran juara pada Ahad. Kejayaan tersebut membolehkan pasukan itu memenangi wang tunai berjumlah RM12,000, manakala Naib Johan dirangkul pasukan dari Santubong dengan hadiah sebanyak RM9,000 dan tempat ketiga pula dimenangi pasukan Sabah dan Saratok yang membawa pulang RM6,000. Difahamkan pertandingan ini terbuka kepada semua pemain dan penggiat sukan petong di seluruh Sarawak, Sabah, Labuan dan Semenanjung Malaysia serta Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Brunei Darussalam dan Singapura. Kejohanan yang diadakan buat kali kedua ini telah menarik 49 pasukan termasuk 3 pasukan dari Sabah. Majlis penutupan bagi pertandingan tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Nangka Dr. Anwar Rapai di dataran Fasa 2 Sibu. Dalam temu bual ringkas bersama media, beliau menyatakan bahawa Sibu belum ada tempat yang khusus untuk sukan petong. Oleh itu, katanya, pihak beliau dan persatuan yang berkaitan masih berusaha mencari tapak yang sesuai di mana acara tersebut seeloknya diadakan di bawah tempat yang berbumbung. This big tournament, which involves about 49 teams, also team from Sabah and all over Sarawak.
The only thing that we do not have a proper arena, and this is very temporary. And I thank SMC for giving us a lot of. But we have to walk out somewhere to look for a piece of land. To build with the proper way is to have a covered area to have this tournament, because if it is rain and hot, we cannot play. So, because we really need concentration. Okay, but I'm happy that we finally managed to organize the central zone as big as this, with the big prizes also given to them. Di Asajaya pula, arena futsal berbumbung di Kampung Sambir kini siap sepenuhnya dan dapat dimanfaatkan oleh golongan belia dari kawasan sekitar. Fasiliti di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Adun Asajaya yang berjumlah RM350,000 itu telah dimulakan pada pertengahan tahun 2021. Dalam perkara itu, Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang menegaskan usaha mendirikan fasiliti seumpamanya penting bagi membolehkan golongan muda dan juga warga pelbagai peringkat umur memanfaatkan masa lapang dengan menjalani aktiviti sihat. Tambahnya, pada ketika ini beliau sedang melaksanakan projek naik taraf arena futsal di beberapa kawasan termasuk Kampung Tambirat Lot, Kampung Serpan Laut dan Kampung Rebak di daerah Asajaya. Datuk Rubiah berkata demikian ketika merasmikan arena futsal berbumbung dan mini karnival sukan di Kampung Sambir baru-baru ini. Berita seterusnya, Penganjuran International Borneo Business Conference IBBC 2022 merupakan platform bagi menyokong usaha Kerajaan Sarawak mentransformasikan ekonomi negeri ini kepada ekonomi berteraskan digital. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi berkata, IBBC ke-10 yang bertemakan Diversification of Economic and Business Sustainability, Opportunities and Challenges itu juga memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat dipacu daripada pelbagai sumber. Menurutnya, IBBC 2022 turut dapat membuka peluang kepada penyelidik dan ahli akademik bertukar idea terhadap isu yang dihadapi sektor ekonomi dan perniagaan di rantau Borneo. We are witnessing the slowing global growth, but successful diversification is essential in many developing countries. We hope that this conference will provide an excellent opportunity for researchers and academics to meet and exchange ideas, particularly about the issues, prospects, and challenges facing Borneo's economy and business. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian IBBC 2022 di Hotel Raya and Convention Centre Kuching pada Isnin. Datuk Dr. Muhammad Kadim menambah IBBC 2022 mampu memupuk kerjasama serta pakatan strategik bagi mengatasi kesukaran ekonomi yang akan datang dan menjamin kesejahteraan masyarakat. This conference fosters cooperation and strategic alliances to serve society's requirement for a sustainable future, which I hope will continue in the days and the years after the end of the conference. I am also reassured to observe that this conference afforded us all opportunity to reflect on and make sense of future economic risks and also their difficulties and challenges. Beralih ke berita sukan. Atlet Sarawak menutup tirai pertandingan gimnastik dalam Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN 2022 dengan meraih 1 pingat emas, perak dan gangsa pada Isnin. Eli Hamuda Abdullah memenangi pingat emas menerusi acara Men's Rings yang menyaksikan persaingan sengit dengan gimnas Eng Chun Chen dari Pulau Pinang apabila kedua-duanya mengutip mata sama. Pingat gangsa pula dimenangi atlet dari Perak. Sementara itu, Audrey Jude Randy Alexander meraih pingat perak menerusi acara Women's Vault yang berlangsung di Gymnasium 3 Majlis Sukan Negara. Pingat emas bagi acara ini dimenangi gimnas Yep Kang Zian dari Perak, manakala pingat gangsa disandang Zarit Iman Khalid dari Pulau Pinang.
Sementara itu, Cassandra Lavin Sheldon berjaya merangkul pingat gangsa menerusi acara Women's Uneven Bars. Pingat emas dimenangi gimnas dari Pulau Pinang dan pingat perak di sandang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sukan gimnastik menutup tiranya pada Isnin selepas 3 hari berlangsung bermula Sabtu hingga Isnin yang menawarkan 14 pingat emas. Seterusnya, Kem 10 Pin Bowling menambah koleksi emas Sarawak selepas gandingan Lavinia Kojiaji dan Nur Hazirah Ramli muncul juara acara beregu wanita pada Isnin. Lavinia dan Hazirah mengumpul jatuhan pin sebanyak 2,374 untuk memastikan lagu Ibu Pertiwiku sekali lagi berkumandang di Sunway Megaland Sunway Pyramid. Perak dirangkul Nurul Natasha dan Putri Nur Syahira dari Melaka dengan jatuhan pin sebanyak 2,306 sambil gangsa milik Nurul Aisyah Saleh dan Anis Hanani dari Johor dengan 2,268 jatuhan pin. Sementara itu, Sarawak turut merangkul pingat gangsa dalam acara trio lelaki menerusi Ebner Lu Chunlik, Musayyar Khalid dan Abang Afiq Yazid Abang Azman selepas mencatat 3,665 jatuhan pin. Emas dimenangi Megat Zakrul Haikal, Muhammad Haris Adlan dan Muhammad Syafi Zaim dari Pulau Pinang dengan 3,671 pin. Manakala perak disandang Matthew Ong Ziming, Ahmad Azrik dan Muhammad Hazim dari Kuala Lumpur dengan 3,667 pin. Saingan akan diteruskan esok dalam acara beregu bercampuran. Dalam acara renang yang membuka saingan di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil, perenang Sarawak berjaya meraih sebutir pingat emas dalam acara 100 meter kuak dada lelaki menerusi Puang Wihi. Beliau mencatat 1 minit 3.95 saat untuk menewaskan rakan sepasukan ZJ Job Tan yang merangkul perak dengan catatan 1 minit 4.05 saat. Ze Yen Q dari Kuala Lumpur meraih gangsa dengan 1 minit 4.06 saat. Dalam pada itu, Kelly Teo berjaya menyumbang 2 perak dalam acara 200 meter gaya bebas wanita dan 400 meter rampaian individu. Satu lagi gangsa turut hadir dari kolam renang untuk kontijen Sarawak menerusi Pong Wei dalam acara 50 meter kuak lentang. Sementara itu, trio menembak Sarawak Selina Sim Shu Siang, Siti Nur Aisyah Mazlan dan Definite Adrian Steven menceriakan kontijen Sarawak apabila berjaya menghadiahkan pingat emas dalam acara 50 meter rifle prawn wanita berpasukan. Sehubungan itu, mereka gembira di atas kejayaan ini dan turut memberitahu ini merupakan sukma terakhir mereka disebabkan faktor umur. Bang rasa happy gila sebab dapat beli emas untuk negeri Sarawak, and untuk adalah sukma terakhir bang 3, so bang dah pada yang terbaik and bang happy gila-gila. Syukur. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas penyampaian pingat acara sukan menembak di lapang sasar menembak Subang pada Isnin. Seperti rakannya, Defendi Adrian turut menzahirkan rasa gembira kerana dapat membantu rakan-rakan mereka dalam mencapai kejayaan ini selepas gagal mendapat pingat pada acara sebelum ini. Kami bersyukur sangat sebab Tok pun adalah sukma kami. So memandangkan yang semalam ya dah lepas, dah apa-apa, so hari Tok kami kan yang kami boleh tolong dua-dua partner kami itu untuk emas hari Tok tadi. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Sukan Sarawak, SSC, Majlis Sukan Negeri Sarawak, MSNS serta jurulatih yang banyak membantu merealisasikan pingat emas di Sukma kali ini. Trio Negeri Sembilan memenangi pingat perak manakala Pulau Pinang mendapat pingat gangsa. Dalam pada itu, Siti Nur Aisyah Mazlan turut memenangi pingat perak menerusi acara 50 meter rifle prawn wanita individu. Manakala Kem menembak Sarawak turut memperoleh pingat perak menerusi Muhammad Haziq Fadil dalam kategori 10 meter air rifle lelaki individu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta salam Lukas.